Iradat, kedelapan iradat, artinya kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengaja Ta'ala. Ini bila mana dimaksudkan kehendak tu, dinisbahkan bagi sifat Allah Ta'ala tu, sifat zat dia tu, kehendak maknanya dia sengaja. Faham tak? Dia sengaja. Dengan ikut kehendak dia. Suka hati dia. Sengaja dia. Dan dengan perintahnya. Mana? Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu apabila dia kehendak nak melakukan sesuatu, maka dia arahkan kun. Jadilah. Kun tu fi'il amar. Nampak? Maka dia akan memerintahkan. Faham tak? Untuk supaya apa yang dia kehendaki itu terwujud. Berlaku. Jadi kehendak di sisi Allah Ta'ala itulah maknanya. Maknanya semua kehendaknya berlaku dengan perintah dia. Tiada makna kehendak itu berhajat. Bukan seperti makna kalau kehendak di sisi kita, makhluk ni, kehendak maknanya berhajat. Saya hendak makan. Maknanya kita berhajat kepada makan. Ataupun saya hendak bersia-sia. Maknanya kita berhajat kepada rehat. Kan? Untuk tenangkan fikiran. Maknanya kita berhajat kepada perkara tersebut. Kehendak di sisi makhluk, di sisi manusia ni artinya berhajat. Sedangkan di sisi Allah, berkehendak tu, kehendak tu bukan bermakna berhajat. Kehendak artinya sengaja je. Nak adakan ke, nak tak adakan ke, semuanya menurut perintah dia. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kadang-kadang kita wahamkan bila makna kehendak ni, kita ingat Allah berhajat. Bukan. Faham tak? Walaupun istilah dia sama, sebutan dia sama, kehendak, tapi bila mana Allah punya kehendak, dia bukan makna berhajat. Bukan makna Allah berhajat kepada kita. Allah tak berhajat kepada amal-amal kita. Allah tak berkehendak kepada sebarang pergantungan kepada sebarang makhluknya. Tahu tak? Allah tak berkehendak pun pada amal-amal ketaatan kita. Amal ibadah kita. Tahu tak? Allah perintahkan. Maknanya kehendak Allah Ta'ala tu maknanya perintah dia. Apa yang dia kehendak, itu akan dizahirkan dengan perintah dia. Apa saja yang dia berkehendak, macam kita lah kalau kita bos kan. Apa kita nak, kita keluarkan arahan. Tolong beli ni. Tolong dapatkan pengarah ibaratnya lah kan. Ibarat dia macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berkehendak, maksudnya dia akan mengeluarkan perintah. Arahan. Supaya perkara itu dapat dilaksanakan, dapat diwujudkan. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kerana berhajat itu mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu berhajat. Allah Ta'ala dia tidak berhajat kepada segala sesuatu. Sebab sifat dia apa? Qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri, dia tak bergantung kepada pencipta. Dia tak perlu kepada sesuatu zat yang mengadakan dia. Dia tak perlu sebarang sekutu. Tahu tak? Kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Jadi sifat berhajat itu, kalau kehendak itu dengan makna berhajat, itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Iaitu sifat yang wujudiah. Jadi sifat iradat itu adalah sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi bersifat sedia. Yang sifat kehendak tu dah ada pada zat Allah Ta'ala tu semenjak azali lagi. Faham tak? Sebab apa? Setiap sifat-sifat Allah Ta'ala tu dia adalah qadim. Jadi semenjak zat itu dah wujud, dia dah. Sifat-sifat dia tu pun dah wujud sekali dengan zat dia. Lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ini bersifat qiyamuhu binafsihi. Nampak tak?
yang menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti ditentukan dia dengan wujud atau dengan putih atau hitam atau dengan panjang atau dengan pendek dan umpama demikian itu. Jadi dengan kehendak Allah Ta'ala itulah berlakunya ta'ayun sani. Faham tak? Ta'ayun awal dan ta'ayun sani itu semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia ada ta'aluk iradat juga. Faham tak? Di situ dia ada ta'aluk hubbi, lepas tu baru ta'aluk wujudi. ta'ayun wujudi kan. Lepas tu Ilmi. lepas ta'ayun hubbi, ta'ayun wujudi, barulah Ilmi ta'ayun ilmi ijmali. Lepas tu ta'ayun ilmi tafsir. tafsili. Jadi menentukan sesuatu tu secara detail hanya dengan secara ilmu, ini masih dalam bersifat perancangan. Jadi kewujudan tu hanya masih dalam perancangan. Faham tak? Planning. Faham tak? Tapi sebelum pengetahuan tu dirancang dengan teliti, dia mesti kena ada kehendak. Faham tak? Jadi selepas ta'ayun wujudi tu, nak mewujudkan tu, dia mesti ada ta'ayun iradat juga kat situ. Dia ada ta'ayun iradi juga, menentukan. Sebab apa? Iradat tu dia bertakluk dengan menentukan. Faham tak? Dengan sifat iradat tu lah Allah Ta'ala menentukan sesuatu pada yang mungkin tu. Panjang, pendek dia, lebar dia, putih ke, hitam ke. Nampak tak? Di situ dia menta'ayinkan, menentukan. Jadi ta'aluk iradat Allah Ta'ala ni pada sekalian mungkinat. Kalau Imam Rabbani, dia kata ta'ayun awal tu pun mungkinat sebab dia makhluk. Faham tak? Awwalu ma khalaqallahu nuri. Makhluk. Makhluk mungkinat. Ta'ayun awal tu pun mungkinat. Nampak tak? Jadi di situlah berlakunya iradat Allah Subhanahu Wa Taala pada menentukan kewujudan sesuatu yang mungkin itu dengan sifat-sifat keadaan dia dengan lebih khusus. Mula-mula dengan bersifat ijmal. Kan? Jadi ta'ayun ilmi itu dia berkait dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ilmi ijmali itu bila mana Allah Taala nak menentukan sesuatu kewujudan tu dengan secara ilmi, secara ijmali, dia memerlukan iradat. Sabit kena ada iradat. Sebab apa? Dengan sifat iradat itulah di situ mengeluarkan perintah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan dengan secara ilmiah, walaupun bersifat yang secara ijmali ke ataupun tafsili ke, dia memerlukan sifat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situ Allah Taala akan menentukan hakikat Muhammad ni macam mana keadaan dia, bagaimana potensi dia, apa keupayaan dia, apa kelebihan dia, apa yang akan terzahir menerusi dia. Semua dah ada dalam ilmu Allah dan semuanya dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada iradat dia di situ. Tak? Kalau tidak takkan benda tu nak di sana. Sebab apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kerana kau Muhammad, tidak aku akan ciptakan semua. Di situ menunjukkan adanya iradat Allah Taala. Kalau Allah Taala tak ada kehendak, tak jadi. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Taala kehendaki itulah yang berlaku. Apa yang Allah Taala tidak kehendaki itu tidak akan berlaku. Nampak tak? Jadi selepas martabat la ta'ayun, pada martabat ta'ayun yang pertama menurut Imam Rabbani menyebut Al-Sani Syekh Ahmad Farqi Sirhindi rahmatullah alaih adalah ta'ayun hubbi. Lepas ta'ayun hubbi barulah ta'ayun wujudi. Menentukan akan ada sesuatu yang wujud selain dia. Faham tak? Itu yang bersifat mungkinat, yang terdiri daripada jauhar dan arad. Faham tak? Sama ada bersifat halus ataupun bersifat kasar. Kemudian barulah ada ta'ayun ijmali. Ilmu ijmali. Tapi sebelum ta'ayun ilmu ijmali tu mesti kena ada ta'ayun iradi. Nampak? Jadi ta'ayun hubbi,
Ta'yun awal, kemudian ta'yun sani, ta'yun wujudi. Ada ta'yun yang ketiga, ta'yun iradi. Faham tak? Bila ta'yun iradi tu, Allah Ta'ala mengeluarkan arahan, perintah, kun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan atas muka bumi ni khalifah. Itu kehendak dia. Kan? Dia nak mengadakan, nak menciptakan. Itu dengan masyiah dia, kehendak dia. Di situ dia menentukan, mentakyinkan ketentuan tu. Tahu tak? Tapi ketentuan yang pertama di sini adalah ketentuan nak menciptakan apa? Hakikat Muhammad tu. Tapi maksud penciptaan hakikat Muhammad tu untuk menzahirkan apa? Ni hakikat insaniah ni. Tahu tak? Jadi di situ ada la ta'yun. Ta'yun awal. Ta'yun awal apa? Ta'yun hubbi. Ta'yun sani, ta'yun wujudi. Kemudian dia ada ta'yun salis. Ta'yun iradi. Kemudian dia ada ta'yun rabi', ilmi ijmali. Faham tak? Barulah ilmi ijmali. Kemudian ta'yun sadis, barulah ilmi tafsiri. Ta'yun ilmi tafsiri. Lepas tu barulah alam arwah. Ta'yun alam arwah. Di situ dihimpunkan semua arwah. Zaman dia dah masuk alam alam-alam mumkinat, alam-alam imkan. Tahu tak? Kalau menurut mutaqaddimin lah, masuk dalam daerah imkan. Tapi kalau menurut Imam Rabbani, daripada ta'yun awal lagi dah daerah imkan. Faham tak? Kalau bukan ta'yun mana pada martabat wahdat tu, martabat hakikat Muhammad tu, mana hubbi tu, itu pun dah mungkinat. Faham tak? Tapi di situ pun boleh dibahaskan lagi. Sebab apa? Hubbi itu belum terzahir wujud lagi. Faham tak? Faham tak? Jadi arwah, misal, ajsad, mana ajsam, lepas tu baru insan. Jadi di situ ada 10 martabat. Faham tak? Kalau kita nak kupas satu-satu lah. Daripada 40 jadi 5, 5 jadi 6, jadi 7. Kan? Kita boleh bagi jadi 10. Kan? Mana kita boleh ringkaskan, boleh tafsirkan. Faham tak? Sebab apa? Martabat kewujudan ni sangat banyak kalau nak ditafsirkan, diperincikan. Nampak tak? Jadi menurut mutaqaddimin, 5 martabat tu adalah hadarat khams, yang mana itu adalah masyhur di kalangan para mutaqaddimin yang terdahulu. Nampak tak? Tapi pada hakikatnya wujud tu adalah satu je. Sebab apa? Yang mungkinat itu adalah seumpama tiada maujud baginya. Kan? La maujuda illallah. Tiada yang maujud melainkan Allah. Jadi hakikat yang wujud tu sebenarnya Allah saja. Sebab dialah yang wajibul wujud. Selainnya mungkinul wujud. Mungkinul wujud ibarat tak wujud. Jadi di situlah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tadi, di situ ditentukan dengan sifat iradat tadi, Allah Taala menentukan segala, sama ada nak wujud ke ataupun nak kekal ma'dum. Sesuatu yang bersifat hadis tu, dia nak wujud ke ataupun dia nak ma'dum. Faham tak? Nak kekal ma'dum. Dan di situ dengan sifat iradat juga Allah Taala menentukan sama ada yang wujud tu nanti warna dia apa, bentuk dia apa, lebar dia macam mana. Daripada apa segala sudut sekalipun lah. Itu semua dinamakan arat dia. Putih ke, hitam ke, panjang ke, pendek ke. Itu semua sifat-sifat tu dinamakan arat. Bagi jauhar. Faham tak? Sifat bagi jauhar tu dinamakan arat pada istilahnya. Sebab apa? Sifat kita membahaskan tentang hadrat zat sahaja. Faham tak? Kita tak mau bercampur. Faham tak? Tak boleh kita kata sifat makhluk, sifat jauhar pula. Kita kata arat jauhar. Arat bagi jauhar. Tapi sebenarnya arat tu adalah sifat lah. Dan upama demikian itu. Dan ta'alluq iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Seperti kudrat. Sebagaimana sifat kudrat itu dia bertakluk dengan sekalian mungkinat. Allah Ta'ala dia tak akan apply kudrat dia kepada perkara-perkara yang wajib.
Takkan Allah Ta'ala nak guna kudrat dia untuk diri dia. Sebab diri dia tu maha kaya, dia tak perlu pun sifat dia pun dia tak perlu. Dia memang dah. Sebab dia hadrat zat yang maha perkasa, kan? Dan tidak perlu sebarang pergantungan. Allahus Samad. Samad Allah Ta'ala tu fardiyat, samadiyat. Maknanya dia menjadi tempat pergantungan. Dia tidak bergantung kepada apa. Nampak tak? Sifat ketunggalan dia tu maknanya dia tidak memerlukan sebarang pergantungan. Jadi takluk iradat dengan tiap-tiap mungkin. Nampak tak? Sebagaimana sifat kudrat, takluk dia dengan sekalian mungkinat. Jadi Allah nak apply sifat kudrat dia dan kehendak dia tu untuk mewujudkan benda-benda mungkinat. Kan? Takkan Allah nak wujudkan benda yang dah wajib dah, yang benda yang wajib dah sedia ada. Dia ada. Tak? Sifat-sifat yang wajib, benda-benda yang wajib tu, yang dikatakan wajib tu pada akal benda yang sedia ada. Sebab apa yang wajib tu benda yang qidam. Benda yang wajib tu maknanya wujud yang wajib mesti kena ada. Akal tak boleh terima ketiadaannya. Jadi ta'alluq iradah dengan tiap-tiap mungkinat seperti kudrat. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi apa? Tetapi ta'alluq kudrat itu ta'alluq mengadakan dan ta'alluq iradat ini ta'alluq menentukan. Jadi dia ada beza. Walaupun kudrat dan iradat itu kedua-duanya ta'alluq dia dengan sekalian mungkinat, tapi sifat ta'alluq tu dia berbeza. Kalau kudrat tu fungsi dia digunakan, Allah Ta'ala gunakan kudrat dia tu untuk mengadakan ataupun meniadakan. Kudrat dia tu. Tak? Manakala ta'alluq iradat tu dia bertakluk nak menentukan, nak mentakyinkan. Faham tak? Nak menentukan, nak bagi ada macam mana, nak bagi tiada macam mana. Dia tentukan. Nak bagi ada berapa lama, nak bagi tiada bila. Nampak? Semua tu adalah dengan iradat. Dengan ta'alluq iradat tadi. Dengan ta'alluq kudrat tadi, nak mengadakan ke, nak membinasakan sesuatu ke, itu semua dengan kudrat dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengadakan iradat ni. Kudrat dia. Nak melaksanakan kudrat, nak melaksanakan kehendak-kehendak dia tadi tu, dengan sifat iradat. Dengan sifat iradat, dengan sifat kudrat tadi. Nak melaksanakan segala kehendak-kehendak iradat Allah Ta'ala tu semuanya dengan kudrat dia. Jadi dan ta'alluq iradat ini ta'alluq menentukan. Kalau ta'alluq kudrat itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradat ini ta'alluq menentukan. Ini nak detailkan, nak menentukan dengan lebih jelas lagi tentang kewujudan-kewujudan mungkinat tu. Maka tiada ta'alluq ia dengan yang wajib. Jadi sifat kudrat dan iradat ni dia tak boleh bertakluk dengan perkara yang wajib. Jadi perkara yang wajib, perkara yang bagi zat Allah Ta'ala lah. Faham tak? Yang wajib tu bagi zat Allah Ta'ala. Sifat dia semua wajib. Jadi ta'alluq kudrat dan iradat ini hanya berkait dengan mungkinat saja, makhluk-makhluk saja, sama ada Allah nak mengadakan ke ataupun tidak membinasakan dia ke, dan sama ada Allah Ta'ala nak menentukan bila berapa lama dia panjang pendek ke, berapa lama dia nak hidup ke. Itu semua dengan ta'alluq iradat. Nampak? Jadi dia hanya bertakluk dengan sekalian mungkinat sahaja. Kudrat dan iradat ni hanya di-apply untuk sekalian mungkinat sahaja. Tidak untuk perkara yang wajib. So apa yang wajib tu bagi hak Allah Ta'ala dah sedia ada dah. Qidam. Tetapi wajib atas kita, mana tadi? Dan yang mustahil. Yang ini sifat
kudrat dan iradat itu hanya di-apply untuk mungkinat, tidak di-apply untuk perkara-perkara yang wajib dan yang mustahil. Sebab benda yang mustahil, buat apa Allah Ta'ala nak buat? Allah Ta'ala pun tak nak buat benda yang mustahil. Dia tak berkehendak untuk mengadakan benda yang mustahil. Contoh apa benda mustahil? Tuhan lain. Ada Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala. Nabi. Buat apa Allah Ta'ala nak buat pula satu Tuhan yang lain, nak berlawan gocong dengan dia? Ini mustahil. Jadi Allah Ta'ala pun tak nak gunakan kudrat dia untuk buat satu Tuhan lain. Mustahil itu. Faham tak? Iradat dan tahu. Sebab dia yang nak berkuasa penuh. Seluruh alam ni dia punya. Takkan buat apa dia nak cipta satu Tuhan lain pula supaya nak bergaduh dengan dia. Berbalas lagi nak minta bahagian pula lah, kan? Setengah alam ni bagi dekat Tuhan yang selain dia. Jadi mustahil Allah nak buat macam tu. Jadi Allah Ta'ala pun tak nak guna kudrat dia, dan Allah Ta'ala pun tak ada kehendak nak buat benda macam tu. Ibarat dia. Faham tak? Maka tiada takluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil, dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Nampak? Ini sifat kudrat dan iradat tu, dia akan berlaku, ya, kepada sekalian mungkinat itu, sama ada perkara-perkara yang baik ke ataupun perkara-perkara yang jahat. Nampak tak? Kalau orang tu dia berkehendak nak buat baik, dia berhijrah untuk kerana Allah dan Rasul, dia dapatlah. Itu semua dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Kalau orang tu dia nak buat nak berhijrah tu dengan kerana nak nikah ataupun nak cari dunia, kan? Dia pun akan dapat dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Faham tak? Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ada pandangan yang berbeza. Yang berkata mereka itu bahawasanya iradah Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat. Jadi Allah Ta'ala tu dia tak berkehendak kepada menciptakan, mengadakan perkara-perkara yang jahat, maksiat. Allah Ta'ala hanya berkehendak buat benda yang baik-baik sahaja. Benda-benda jahat-jahat ni Allah Ta'ala tak nak buat. Jadi di situ ada muskil sikit. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa iradah Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang keji, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Ini sebagai ahli sunnah wal jamaah, hendaklah kita beradab dengan Allah Ta'ala. Meskipun kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu yang menciptakan segala kebaikan dan kejahatan, ya. Jadi kita kena beradab. Dengan apa? Dengan cara kita mengisbatkan perkara-perkara yang jahat, kesalahan, yang buruk, dosa, maksiat itu kepada perbuatan diri kita sendiri, hamba. Bukannya kesalahan Allah Ta'ala. Ya, jangan kita nisbahkan kejahatan-kejahatan itu kepada Allah. Faham tak? Walaupun pada hakikatnya semua Allah Ta'ala yang cipta, tapi kita duduk di alam syariat. Pada syariatnya, kesalahan tu hendaklah kita nisbahkan kepada diri kita sebagai hamba. Faham tak? Kita yang berdosa. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Pada macam kita mengajar ni kan, nak bagi tahu bahawa pada hakikatnya semuanya Allah Ta'ala cipta. Baik buruk, wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita kena redha lah walaupun benda tu jahat, walaupun benda tu nampaknya macam melanggar ketaatan, kan? Tapi semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita berlindung dengan segala kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nampak? Dan tiada harus bagi seseorang berhujjah ia dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya dahulu daripada jatuh di dalam maksiat, supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Jadi seseorang yang menjadikan kenyataan hakikat ini sebagai alasan, sebagai hujah untuk dia melakukan maksiat.
maka itu tidak dibolehkan. Ya. Tiada harus. Nampak? Tak boleh lah buat macam tu. Walaupun dia tahu hakikat tu. Tapi sebab apa? Kita sebagai hamba, kita kena menuruti syariat. Maka pada syariat, kita kena membenci segala perbuatan maksiat. Tak boleh kita redha dengan maksiat tu. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya, kita kena redha. Itu pada hakikat. Namun kita duduk di alam syariat. Kita Ahmad, bukannya Ahad. Maka kita kena ikut syariat Muhammad. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji banyak jatuh. Ini banyak di kalangan orang-orang yang berilmu pun jatuh. Ya. Apatah lagi orang yang tak ada ilmu. Ya. Dan berpegang dengan ini hujah. Nampak yang berpegang dengan hujah ni, dia ada hujah ni orang ada ilmu lah. Orang tak ada ilmu, dia hujah pun dia buat tak tahu. Dia terjah aja. Benar tak? Orang tak ada ilmu, semua dia terjah. Orang yang berilmu dia memerlukan hujah. Jadi ada orang-orang yang berilmu tapi gunakan ilmu tu untuk membenarkan kehendak hawa nafsu dia. Memenangkan kehendak hawa nafsu dia dan dijadikan hujah. Dia kata keburukan pun Allah cipta juga. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji. Banyak jatuh istimewa daripada para raja. Umpama raja dan orang besar-besar, iaitu orang-orang yang berpangkat, berkedudukan. Tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang, iaitu ketika mereka nak menganiaya ataupun melakukan kezaliman ke atas seseorang, nak menghukum seseorang, atau hendak berzina dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala. Ini mereka mengharapkan kelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka dan murkanya. Ini mereka mengharap dengan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala dan murkanya. Maka jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan umpama zalim dan zina, ini jikalau mereka iktikad, mereka anggap benda tu halal untuk mereka melakukannya, maka itu dah jatuh kufur. Kerana pada sudut syariat, segala perbuatan maksiat itu haram. Tak boleh kita nak menghalalkan. Contohnya minum arak, judi, zina, membunuh. Ini semua Allah Ta'ala dah haramkan. Maka tak bolehlah kita nak menghalalkan pula. Walaupun pada hakikatnya kita tahu yang ciptakan tu Allah juga. Tapi yang meletakkan syariat pun dia. Jadi hakikat tu hak Allah. Semua yang dia buat, semuanya kita kena redha. Tapi pada sudut syariat, perkara-perkara maksiat Allah tak bagi kita redha, sebab Allah pun tak redha dengan maksiat tu. Kejahatan tu, kemungkaran tu, kekufuran tu, kemunafikan dan sebagainya. Nampak tak? Tak kala hendak menzalim mereka itu. Akan orang atau hendak berzina. Nescaya kufur mereka itu. Kalau mereka iktikadkan perkara kezaliman yang mereka nak lakukan, maksiat yang mereka nak lakukan itu adalah perkara yang halal, maka itu mereka jatuh kufur. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillahi ta'ala. Demikian lagi, tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya. Maka jika qasad ia akan lari daripada had atau ta'zir dengan sebab dia diawas, dengan sebab dosa itu. Maka jika qasad ia akan menegah cerca orang atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Ini kalau dia nak menyelamatkan maruah diri dia, jaga nama baik dia supaya dia selamat terlepas daripada hukuman, maka bolehlah dia gunakan hujah tu supaya hakim tu berfikir balik, bahawa ni kesalahan ni dia tak dapat elakkan. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dapat lepas daripada hukuman. Contohnya, jadi harus baginya.
Dan tiada harus baginya redha dengan maksiat. Jadi walaupun dengan keadaan tersebut dia tak bolehlah redha dengan kemaksiatan yang dilakukan tu. Dia cuma boleh jadikan tu sebagai hujah saja bahawa Allah yang menciptakan semuanya, semua dengan kehendak dia. Kan? Takluk dengan sifat kehendak dia, menciptakan sekalian mungkinat, tak kira yang baik, buruk ataupun jahat. Jadi hakim tu akan fikir balik. Betul juga. Kan? Maka dan jika adalah ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun daripada pihak keadaannya ditegah daripadanya, kerana bahawasanya redha dengan maksiat itu maksiat pula. Tak bolehlah kita anggap maksiat itu sebagai perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya, jadi pada sudut hakikatnya. Sebab apa? Maksiat tu Allah cipta. Faham tak? Kita kena redha lah. Pada sudut tu, pada sudut hakikat. Pada sudut syariatnya Allah pun benci. Allah pun suruh kita benci. Faham tak? Jadi sebagai hamba tak boleh kita duduk pada martabat hakikat tu. Hakikat tu martabat Allah Ta'ala. Kita martabat syariat. Allah, kita kena ikutlah hukum hakam syariat dia. Dia kata maksiat ni semua Allah benci, kamu pun kena benci. Nabi pun benci. Syariat membenci perkara tersebut. Kan? Kesalahan dosa, judi, maksiat, zina, minum arak dan sebagainya. Membunuh. Jadi pada sudut hakikatnya dia dikehendaki oleh adalah kehendak Allah Ta'ala. Ya, maka kerana itu kita terpaksa redha. Wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya ia dikehendaki Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar Jalla wa'ala. Jadi kita terpaksa redha. Bahawa ini semua adalah ketentuan dia, ta'ayun dia berlaku. Dialah yang menentukan semua tu dengan kehendak dia. Semua ketentuan tu berlaku dengan kehendak dia. Jadi ada ta'ayun iradi di situ. Dengan kehendak dia itulah dia menentukan dengan ilmu dia. Faham tak? Dan mustahil lawannya. Ini mustahil Allah Ta'ala tu tak ada sifat kehendak, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Jadi semua yang diciptakan ini, daripada sekalian mungkinat ini, semuanya adalah terbit, wujud dengan kehendak Allah Ta'ala. Nampak? Kan? Maknanya ada ta'ayun iradi di situ. Nampak? Mustahil tak ada ta'ayun iradi. Kan? Kalau dengan ilmu je tak jadi ya. Kan? Tak ada kun. Tak ada kehendak tak kuat. Tak cukup berkehendak. Jadi kehendak tu pun tak boleh nak detail. Dia tak define betul-betul kan. Jadi kehendak tu, perancangan tu tak lengkap. Faham tak? Jadi perlukan iradat yang kuat. Jadi Allah Ta'ala maha berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala tiada berkehendak. Nampak? Dan mustahil lawannya iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, seperti ada ia dengan tergagah. Ini ada sesuatu tu dengan terpaksa. Atau dengan lalai. Ini mustahil Allah Ta'ala tu zat yang wujud dengan terpaksa. Terpaksa kena ada. Mustahil. Dengan lalai ataupun dengan lalai atau terlupa daripadanya. Apa maksud itu? Yang dimaksudkan daripada, artinya daripada Allah Ta'ala. Terlupa daripada Allah Ta'ala. Atau dengan ta'lil, iaitu dengan berbagai-bagai kecacatan, penyakit. Atau dengan tabiat. Dan farak antara keduanya bahawasanya yang mawujud dengan ta'lil itu tiada terhenti ia melainkan atas ilatnya jua. Ini segala yang wujud dengan sebab ilat sesuatu itu tiada terhenti ia melainkan atas ilatnya jua. Maka manakala didapatkan ilatnya, didapatkan dia dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain, seperti gerak anak jari, maka bahawasanya ia ilat bagi gerak cincin. Ini kalau kita pakai cincin tu dia akan bergerak sekali.
Tapi bukan cincin tu yang bergerak sebenarnya. Jari yang bergerak. Jari yang bergerak. Hmm. Nampak tak? Hmm. Ha. Begitu juga Manakala manakala dapat yang pertama. manakala dapat yang pertama, dapatlah yang kedua. Ini apabila berlakunya gerak jari, bergeraklah cincin tu sekali. Dan bahawasanya yang mawujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat. Ini kewujudan ni ada yang wujud disebabkan ta'lil, ilat sesuatu. Macam geraknya cincin tadi tu kan, disebabkan adanya gerak jari. Ada juga yang Allah Ta'ala wujudkan sesuatu dengan sebab tabiat. Tak? Dan bahawasanya yang mawujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat. Bila Allah Ta'ala nak wujudkan sesuatu menurut tabiat-tabiat yang tertentu, ada syarat-syarat baginya. Dan ketiadaan mani' dan maknanya tak boleh ada penghalang sesuatu untuk menciptakannya. Faham tak? Ketiadaan mani' tu tak ada yang menghalang dia. Tiada halangan. Kan? Cukup syarat dan tiada halangan untuk Allah Ta'ala menciptakan. Seperti contohnya api. Maka bahawasanya tiada mengangus ia melainkan dengan syarat menyentuh api tersebut. Nampak? Maka barulah api itu akan dapat wujud. Dan api itu dia tidak akan menganguskan sesuatu apa pun selagi mana dia tidak tersentuh dengan api tersebut. Contohnya bekas cawan ke plastik ke beg plastik kertas ke apa kayu ke, dia tak akan terbakar selagi mana dia tidak tersentuh api tersebut. Tak? Ini adalah kewujudan yang bersifat tabiat. Maksudnya kewujudan terbakar tu nanti dengan sebab tabiat. Disebabkan api tadi. Dan ternafi basah, ini apabila barang tersebut itu tak basah. Ini termasuk dengan hukum adi lah. Tiada, yakni kayu tu tidak terbakar sebabkan ada air basah. Jadi tiada sebab ada sesuatu. Tiada sebab ada. Tiada sebab ada. Ini tiada terbakar sebab Ada ayak kat dalam Ada basah. kayu tu. Dia berkait dengan hukum adi juga. Maka barang siapa iktikadkan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan ilat atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kufurnya. Nampak? Jadi sesuatu yang mawujud ni disebabkan dia adalah wujud mumkinat, dia mana boleh bagi kesan, mana boleh bagi bekas. Baik secara ilat maupun secara tabiat. Nampak tak? Kalau kita iktikad makhluk ni boleh memberi bekas, sama ada secara ilat ataupun secara tabiat, maka tiada khilaf pada kufurnya. Jatuh kufur lah. Faham tak? Kufur pada akidah lah. Mana iktikad kita tu dah sama macam iktikad orang-orang kafir lah, qadariyah lah. Maknanya makhluk boleh bagi manfaat ataupun mudarat. Faham tak? Sehingga anggap diri pun ada kuasa untuk bagi bekas. Ini yang menyebabkan rosak akidah tadi. Dan barang siapa iktikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, maka dia itu fasik. Lagi mubtadi'. Ini iktikad dia tu iktikad yang bid'ah. Faham tak? Dia rasa Allah bagi dia kekuatan, dengan kekuatan yang ada pada diri dia dapatlah dia kuat buat tu. Ini dia sandarkan kekuatan tu pada diri dia, lepas tu pada Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi ini bid'ah. Akidah yang bid'ah ataupun akidah yang berdosa, fasik. Faham tak? Sebab dia nak letakkan diri dia punya keakuan tu ada juga. Kuat tu Allah bagi kat saya. Cek. Cek kuat ni sebab Allah bagi kat cek. Macam tu ibarat dia kan. Jadi ini dosa lah, fasik lah. Ini tak sahih lagi. Ni akidah ni bid'ah. Dan ada setengah ulama berpendapat iktikad macam ni pun jatuh kufur juga. Macam mana iktikad tadi dia menganggap
makhluk tu boleh bagi bekas tadi. Nampak tak? Dengan secara ilat ataupun dengan tabiat dia. Dan pada kufurnya itu khilaf. Jadi ada perselisihan pendapat. Ada yang kata kufur, ada yang kata tak kufur, dosa je, bid'ah. Fasik. Jadi apa yang rajihnya, yakni yang diterima dan dipakai sebagai keputusan yang lebih, orang kata lebih dapat diikuti, rajih. Nampak tak? Dan yang rajihnya ketiadaan kufur. Tiap nombor 1 tu. Dan yang rajihnya ketiadaan kufur artinya kerana mengakunya dengan bahawasa yang menjadikan sesuatu memberi bekas dengan kuat itu iaitu Allah. Ini sebab apa dia tak jatuh kufur, ketiadaan kufurnya sebab apa disandarkan last sekali kepada Allah Taala juga. Walaupun disandarkan diri dia, tapi kuat tu bukan dia punya, semua daripada Allah Taala juga. Jadi ulama maknanya ulama Asy'ariyah lah. Mana menganggap tak kufur. Cuma dosa lah, salah lah, tak betul lah. Tak kena lah gitu. Dan setengah daripada ini artinya setengah daripada orang yang iktikadkan bahawasanya sesuatu itu memberi bekas dengan kuat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Orang yang iktikadkan bahawa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Jadi kalau iktikad dia macam tu, taklah jatuh kufur, tapi tak tepat lagi. Tak tepat lagi. Faham tak? Masih kalau diikutkan, dianggap sebagai fasik dan mubtadi', bid'ah lagi. Iktikad tu iktikad bid'ah. Sebab anggap diri punya kekuatan, sifat kuat. Mungkin nak kuat apa? Tak ada apa kuat, dia hanya bayangan saja. Menurut kekuatan apa yang ada pada zat. Ilmu batin. Kuat tu datang daripada mana? Daripada batin tu siapa yang bagi? Kalau dia anggap kuat tu datang daripada dia terbitkan sendiri, itu kufur, jatuh kufur. Disebabkan kekuatan tu daripada diri dia. Dengan secara tabiat ataupun dengan ilat tu. Dengan sebab pernafasan dia buat tu, ataupun latihan tu, dia jadi kuat. Dia tak ada langsung nisbah pada Allah Ta'ala. Sandar pada Allah Ta'ala. Jadi yang rajih ni ketiadaan kufur. Kalau kita sandarkan kekuatan tu walaupun pada diri kita, kekuatan tu kita sandarkan kekuatan tu yang daripada saya ni semua daripada Allah Ta'ala. Tak ada kufur. Dan setengah daripada ini orang yang iktikadkan bahawa hamba ini memberi bekas. Ini contohnya lah. Ini contohnya. Hamba memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa iktikadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi berlazim-laziman antara segala sebab yang adi, yang adat, dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akal, tidak mungkin bersalahannya, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi. Dia tak faham hukum adat. Dan terkadang membawa kepada kufur. Mana barang siapa iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi ada tetapi pula. Berlazim-laziman. Mana nak kena buat ni dulu. Nak kena ikut aturan ni dulu. Nak kena ada asbab-asbab ni dulu. Yang ikut adatnya lah. Nak kenyang, nak kena ada makanan. Baru Allah bagi kenyang. Contohnya. Dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akal. Yang ni ikut akal kita, nak kena ada duit dulu. Baru Allah akan
bagi kita rezeki lah. Kita ingat rezeki tu dengan duit, lepas tu nak kena ada kerja dulu. Lepas tu nak kena ada degree dulu. Kena ada kelulusan dan sebagainya. Ini semua asbab-asbab yang disangkanya dapat memberi bekas, dapat memberi kesan. Kan? Sebab nanti nak minta kerja, nanti boleh dapat kelulusan. Yalah, maknanya kita anggap kelulusan kita tu, degree kita tu boleh memberi bekas lah. Nanti senang nak dapat kerja. Tu contoh. Maka ini orang yang jahil. Jahil maknanya dia jahil. Faham tak? Dengan hakikat hukum adi. Dia jahil tentang hakikat hukum adi tu. Dan terkadang kalau silap-silap dia tak mengaji, dia boleh membawa kepada akidah yang kufur. Dan barang siapa iktikadkan baharu segala sebab. Ini segala sebab tu pun adalah baharu makhluk. Dan tiada memberi bekas ia dengan ilat dan tiada dengan tabiatnya. Ini segala asbab tu pun semuanya makhluk, tak boleh bagi bekas. Baik secara ilatnya ke dengan sebab tabiat dia ke, tak boleh memberi bekas. Dan tiada dengan kuat yang dijadikan Allah padanya, dan dia menafikan segala kekuatan yang ada pada diri dia tu, walaupun disandarkan pada Allah Ta'ala, dia tak sandarkan pada diri dia langsung. Dan i'tikad ia akan sah menyalahi seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan musabab iaitu kenyang. Hanya yang memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Jadi makan tak boleh mengenyangkan. Yang memberi kenyang adalah Allah Ta'ala jua. Pisau tidak boleh motong. Yang motong tu Allah Ta'ala jua. Yang bagi pisau tidak boleh memutuskan. Kan? Yang memutuskan tu Allah Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim ni kisah tu kita jadikan iktibar. Walaupun pisau tu dia dah asah dah, tajam dah tu. Kalau ikut akal tu ini mesti kertas pun boleh potong. Tapi gigih tak putih. Campak pedang tu kena kat batu. Pelantin. Cek. Tajam tak tajam. Gigih lagi. Tak putih. Nampak? Sebab apa? Pisau mana boleh bagi putus. Walaupun pisau tu dia tajam pun tak boleh bagi putus. Sebab apa? Yang akan memutuskan tu Allah. Allah yang memutuskan. Itu maka orang inilah orang muwahhid, yakni orang yang bertauhid, yang dapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. Ini kita nak kena betulkan iktikad kita. Makan tak boleh bagi kenyang. Pisau tak boleh bagi putih. Peluru tak boleh bagi mati. Ini iktikad ni orang dulu itu kebal ilmu ni. Sahabat minum racun, nak bukti kan? Racun tak boleh mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu yakin. Ini hakul yakin bila dia dapat berani buat tu. Nah. Musuh tak boleh bagi mudarat mengalahkan kita. Mudarat ni. Yakin bahawa Allah lah yang melakukan segala-galanya. Manfaat mudarat semua di tangannya. Maka dan barang siapa iktikadkan baharu segala sebab. Ini semua sebab-sebab yang baharu tadi. Ya. Tiada memberi bekas ia dengan ilat, dan tiada memberi bekas ia dengan tabiat, dan tiada dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, dan i'tikad ia akan sah menyalahi seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan musabab iaitu kenyang. Hanya yang beri bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua.
Jadi makan tidak boleh memberi kenyang. Yang memberi kenyang itu Allah Ta'ala juga. Ya? Sebab tak boleh memberi kesan. Ya? Yang memberi kesan itu Allah Ta'ala juga. Ya? Jadi inilah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Yang dapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawa seiradat itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Maka terkadang mengadakan ini menghendaki. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tu menghendaki sesuatu dengan iradat dia menghendaki sesuatu dan Allah Ta'ala suruh. Dan Allah Ta'ala redha. Contohnya seperti iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah berkehendak supaya Sayyidina Abu Bakar itu beriman. Ya? Allah menghendaki dan Allah Ta'ala suruh Sayyidina Abu Bakar itu beriman. Ya. Dan Allah redha dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang keduanya, terkadang-kadang kehendak Allah Ta'ala tu dia berkait dengan macam mana? Dia tak berkehendak atas sesuatu dan dia tak suruh dan dia tak redha. Ya. Contohnya seperti kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Allah Ta'ala tak berkehendak Sayyidina Abu Bakar itu kufur. Dan Allah Ta'ala tak suruh pun Sayyidina Abu Bakar itu kufur. Dan Allah pun tak redha kalau Sayyidina Abu Bakar itu kufur. Jadi kekufuran Sayyidina Abu Bakar itu tak ada dalam kehendak Allah Ta'ala. Allah tak berkehendak perkara tersebut. Kehendak ni kadang-kadang ada benda yang bersifat benda yang Allah nak. Kadang-kadang ada yang bersifat benda yang dia tak nak. Faham tak? Benda-benda yang dia nak, dia jadikan perintah. Benda-benda yang dia tak nak, dia jadikan larangan. Itu ada amar dan nahi. Faham tak? Perintah dan larangan. Kemudian, terkadang-kadang kehendak Allah Ta'ala tu, dia berkait dengan menghendaki dan tiada menyuruh. Dia berkehendak tapi dia tak suruh. Dan dia tak redha dengan perkara tersebut. Dia berkehendak perkara tersebut berlaku. Tapi dia tak suruh. Dan dia pun tak redha. Contohnya macam mana? Contohnya kufurnya Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala memang kehendak dia, memang dia nak Fir'aun tu kufur. Itu memang kehendak Allah Ta'ala. Faham tak? Kemudian kekufuran Fir'aun tu Allah Ta'ala tak suruh. Faham tak? Tapi itu dia kehendak dia. Walaupun dia tak suruh tapi itu kehendak dia. Dia nak supaya Fir'aun tu jadi kufur. Faham tak? Tapi dia tak suruh, tapi dia nak. Terkadang mana? Dan terkadang menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia seperti kufur Fir'aun. Allah Ta'ala tak suruh Fir'aun tu kufur. Apa bukti dia? Allah perintahkan Nabi Musa pergi dakwah dengan hikmah lemah lembut lagi. Maknanya Allah Ta'ala tak suruhlah Fir'aun tu kufur. Dia suruh Fir'aun tu beriman. Tapi kehendak Allah Ta'ala pada ta'yun awal dia tu, dia memang nak Fir'aun tu kufur. Ada? Dan tiada redha ia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak redha dengan kekufuran Fir'aun tadi. Kadang-kadang kehendak Allah Ta'ala ni diberkait dengan macam mana? Dia suruh
dan redha. Tidak Tapi dia tak kehendak. Contohnya imannya Firaun. Jadi Allah Taala disuruh Firaun tu beriman dengan dihantar utusan-utusan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nampak? Disuruh. Dan dia redha kalau Firaun tu beriman. Tahu tak? Tapi Allah Taala tak kehendak. Dia tak berkehendak. Ha, seperti imannya. Ini imannya Firaun. Allah Taala tak menghendaki Firaun itu beriman. Jadi kehendak Allah Taala menghendaki Firaun itu kufur. Nampak tak? Itu kehendak dia. Tapi dia suruh. Itu semua kehendak Allah Taala itu dengan hikmahnya. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia akan dia. Yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia berkehendak macam tu. Kenapa dia suka macam tu. Kenapa dia redha atas keadaan yang tertentu. Ya? Itu semua dengan kehendak dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah perbuat. Sebaliknya, manusia-manusia itu mereka lah yang akan ditanya. Maka jadilah segala bahagi itu 4. Yang berkait dengan iradat, sifat iradat Allah Ta'ala tadi, ada 4 bahagian. Ya. Dan redha itu lazim bagi suruh. Nampak? Keredaan Allah Ta'ala tu dia berlazim-laziman dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maknanya apa? Pada setiap perintah-perintah Allah Ta'ala ada redha. di situ ada keredaan Allah Ta'ala. Faham tak? Sebab tu kita kena mentaati segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Baik. Dan apa dalil bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat iradat? Ini dalil dia. Dan dalil iradat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ternafi daripadanya oleh iradat, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat iradat, nescaya adalah ia lemah. Kalau Allah Ta'ala tu kehendak pun tak ada, maknanya Allah Ta'ala tu lemah lah. Jika Allah Ta'ala tu tiada berkehendak, berarti Allah Ta'ala itu lemah. Kerana terhenti kudrah atas iradat. Ini kerana apa? Kudrat tu tak dapat di-apply-kan. Sebab apa? Tak ada kehendak. Iradat. Power ada. Tapi disebabkan kehendak tak ada, tak ada apa pun yang dibuat. Sebab semua yang nak wujud tu semuanya mesti kena ada takluk iradah dia dulu. Masyiah dia dulu. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Faham tak? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi setiap kejadian penciptaan makhluk tu semua memerlukan kehendak daripada Allah Ta'ala. Kalau selari, ada niat kita tu selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka wujudlah ia, terlaksanalah ia, berlakulah ia. Jadi jikalau Allah Ta'ala tidak ada sifat kehendak, maka Allah Ta'ala tu nescaya akan sabitlah sifat lemah bagi dia, dan itu mustahil. Tak? Kerana terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Dan jika ada ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam. Jadi kalau Allah Ta'ala tu lemah, kehendak pun tak ada, jangan kata bumi, planet Pluto pun tak ada. Bulan, matahari, bintang, planet utarit, apa ni semua pun tak ada. Sebab apa? Kehendak tak ada. Kan? Malas nak buat apa pun. Kan? Jadi macam tu, mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Jika ada ia lemah, kalau Allah Ta'ala tu tidak ada kehendak, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam. Ini sekalian mungkinat ini. Tapi disebabkan adanya iradat Allah Ta'ala nak menciptakan sekalian alam ni, maka diciptakan hakikat Muhammad itu terlebih dahulu pada ta'ayun awal. Dan yang demikian itu batil. Nampak? Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sesuatu daripada alam ini tanpa kehendak dia. Nampak?
dengan musyahadah, maka sabitlah kudrat. Dan apabila sabit kudrat, sabitlah iradat. Dan apabila sabit iradat, mustahillah lawannya. Mustahillah Allah Ta'ala itu tidak ada kehendak dan tidak ada keupayaan. Iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Mustahil. Sesuatu itu berlaku, wujud, dapat ada kalau tanpa kehendak, sifat iradat daripada Allah Ta'ala. Kemudian masuklah kita kepada sifat yang ke-9, iaitu sifat ilmu. Jadi ada apa-apa soalan? Faham ke faham? Alhamdulillah. Tentang kehendak Allah Ta'ala ni. Jadi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ikut kehendak dia. Dia tak, bukan makna kehendak dia tu berhajat kepada sesuatu, tapi dia dengan sengaja dia ikut kehendak dia, ikut perintah dia. Kehendak dia tu terzahir dengan perintah dia. Dengan sengaja dia. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita faham, mana kita dapat mengaji tentang sifat dia ni pun semua dengan kehendak dia berlaku. Itu yang kita nak kena hadirkan dulu, fahamkan dulu bahawa semua yang berlaku ni semua takdir Allah Ta'ala. Semua dengan kudrat dia. Semua takdir dia berlaku dengan kudrat dia. Semuanya berlaku dengan iradat dia. Sebab apa? Kudrat tu dia mesti ada takluk dengan iradat. Dia berkait. Kalau tak tanpa iradat, kudrat tu pun tak apply. Takkan suka-suka nak guna power, kau nak buat apa ni. Belum nak ada kena tentu. Kena ada kehendak dulu. Kehendak tu di situ menentukan. Dengan ilmu tu secara ijmal ke secara tafsir. Ada. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik, kita dapat amalkan apa kita dengar ni, amal supaya kita pegang, yakin untuk kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.